Assalamualaikum warahmatullahi. Harapnya semua dalam keadaan yang baik. Hari ini adalah hari Ahad. Jadi weekend. I hope you guys enjoy your holiday, your weekend. Tapi dalam masa yang sama, you still masuk dalam kita punya session ni untuk dapatkan overview dalam kelas matematik untuk you punya paper 1 dengan paper 2. And I know you dah bagi you punya commitment dan juga you punya effort. But persoalannya sekarang ni, macam mana kita nak score matematik dengan cara yang paling berkesan? Okay. Jadi, kita pecahkan kepada dua. Tanpa buang masa, kita pecahkan kepada dua untuk paper 1 dan juga paper 2. Semua orang tahu, setuju yang mana kalau cakap pasal paper 1 dengan paper 2, kita bukanlah tak tengok sangat paper 1, betul? Kita bukan tak tengok sangat paper 1. Tapi antara paper 1 dengan paper 2, fokus kita more on paper 2. Okay, fokus kita lebih kepada paper 2. Okay, kenapa paper 1 ni you macam bukanlah anak tirikan ataupun tutup mata sangat, no. Tapi you tahu paper 1 ada berapa soalan? Mari kita bersembang je. Paper 1, berapa soalan? 40, cantik. 40 tu adakah dia 40 markah? Jawab dulu yang lain ada dalam ni. Yeah. No, tidak. Okay. 40 yang awak dapat tu bukanlah 40 markah. Okay, yang you kena faham adalah 40 perkan dengan awak punya jumlah, which is totalnya hanya akan jadi berapa? 28. Soalan saya, 28 markah. Let's say you score 40/40. Adakah you dapat 28 markah tu dah jadi 100? You dah lulus? No. Belum lagi. Jadi bila belum lagi dekat sini, bukanlah bermakna kami nak awak tak score untuk paper 1. No, tapi fokus kita lebih kepada paper 2. Can or not? Okay. Jadi kalau untuk kita punya paper 2, pembahagian kita macam mana? Segas, Sejajan dan juga Uzairi? Alright, so untuk paper 2. Paper 2 dia pembahagian dia ada section A dan section B, dan tempat yang kita wajib score kalau boleh full mark kanlah, sebab memang benda tu memang kena full mark pun sebenarnya, sebab soalan dia daripada zaman dulu sampai ke zaman kini. SPM terakhir untuk KBSM soalan dia lebih kurang sama tiap-tiap tahun. Tidak pernah berubah. Okey, cuma saya nak tahu perjalanan kita pada petang ni, Segas, Sejajal dan juga Uzairi, yang akan bawakan paper 2 siapa ya? Yang akan bawakan paper 2 adalah Sejajal lah. Sejajal akan bawakan paper 2 ke Fatih? Fatih bawakan paper 2 boleh? Boleh. Okay, Fatih bawakan paper 2 untuk sama ada section A ataupun section B. Nanti kita masuk-masuk je. Paper 1 siapa yang bawakan pula? Paper 1 saya boleh. Okay, boleh. Baik, cantik. Kalau macam tu, Meg, Sejajal itu apa ya? Itu TikTok ke? Billboard. Oh, Billboard. Okay. Jadi, sekarang ni bila kita cakap pasal you punya paper 2, as Segas said, kita akan more fokus untuk you punya paper 2 section B. Sebab section B ni kalau kita bersembang, dia ada berapa soalan? Mel jawabkan kejap. Ada berapa soalan? 5. Okay. 5 soalan. Tapi daripada 5 soalan, kita tak jawab semua, babe. Kita hanya jawab berapa? 4. Okay, dan daripada 4 soalan ni pula, dia bukannya semua tu adalah soalan yang tough. Daripada 5 ni, akan ada satu yang jadi isu. That is why kita dekat MC Plus, kita cover semua topik. Betul? Okay, jadi tanpa buang masa, here we go. Saya bawakan awak. Wow, itu dia. Saya sudah masuk. Okay. Wow. Okay, green screen ke? Kita tengok berapa lama dia boleh tahan panas pakai kod tu. Kita tengok. Bersama saya kembali ke Seri Pentas. Saya sekarang berada di Pulau Pinang, sedang live di seluruh Malaysia. Maksudnya kita berada di hampirlah semua Malaysia. Balik ke Seri Pentas. Okay, baik. Terima kasih Suzairi yang berada di Pulau Pinang. Jadi macam ni, ini adalah cerita pasal you punya section B. Akan ada 5 soalan. Daripada 5 soalan, satu sahaja yang akan datang daripada form 4, which is topik apa yang? Statistik. And guys, you kena tahu, daripada semua ni markahnya adalah sama. Setiap satu markahnya adalah berapa? 12. Cantik. Ini awak akan dapat 12, ini akan per 12 dan juga per 12. Sebelum saya go throughkan further, may I know satu topik yang saya simpan ni, saya kosongkan ni, tolong bagi tahu saya, dia topik apa? Yes, dia adalah satu topik yang dinamakan sebagai pelan. Tapi kenapa saya kosongkan? Ini masalah kita, tuan-tuan. Pelan antara semua ni, to be honest, pelan adalah topik yang paling senang. Pelan adalah topik yang paling senang.
Okay. Tapi pelan ni adalah topik yang dia bukan cerita pasal awak pandai ke ataupun awak kurang ke. No. Tak boleh cakap kalau orang dapat A matematik dia mesti boleh score pelan. Tak semestinya. Dan kepada siapa yang rasa dia macam tak pandai matematik, dia tak boleh jawab pelan pula. Tak boleh macam tu juga. Sebab topik pelan ni more on your imagination. Imagination. Yes. Jadi bila you boleh berimagine, membayangkan apa bentuk yang ada daripada pandangan depan, kiri, kanan, sisi, atas dan sebagainya, you akan boleh jawab. Okay. Tapi sebelum tu, mari kita go through kan daripada 5 ni, kita tengok dia punya leveling. Okay. Saya boleh kata yang paling senang adalah you punya pelan lah. Okay. Tapi untuk you punya kebiasaan yang kita akan score ataupun kebiasaan yang kita akan buat, yang pertama adalah you punya graph of function. Tak nak cerita panjang, laju punya graph of function ada berapa soalan? Ada berapa pembahagian soalan dia? 4, cantik. Soalan pertama dia akan tanya apa? Table. So tolong check balik table dah tak ada isu. Betul? Okay, yang kedua pula adalah untuk you buat apa? Graph. By the way, graph ada 4 jenis. Tolong make sure you tahu keempat-empat jenis. Jangan ada satu pun yang tersilap. Ini makanan awak, graph of function. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga dia akan tanya apa? Yes. Allah, Gas, Uzairi, Jejel, semua dalam ni, diorang pandai jawab. Rasa senang hati, sejuk mata memenang. Betul? Okay. Jadi yang ketiga, dia bagi X, find Y. Bagi Y, find X. Tapi masalah bagi student adalah soalan D. Tak tahu kenapa, daripada dulu soalan D yang jadi isu bagi student. Which is, you nak dapatkan garis lurus. Tapi daripada situ, you hanya perlu buat kita punya equation sahaja. Baik, dan itu juga yang kami highlightkan biasanya dalam kelas. Kalau macam tu, untuk you punya graph of function, kalau you nak take note sikit, tolong pastikan awak check pada bahagian soalan D. Okay, soalan D tu make sure you dah betul-betul strong. Can or not? Okay, jadi macam ni. Yang pertama, graph of function. Out of 12, kita nak score berapa? Bagi saya idea sikit. Okay. 12 Yang ini awak tak boleh tinggalkan sikit pun. Tak boleh tinggalkan sikit pun markah. Please. Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Okay, saya nak minta awak untuk skor 12/12. Tapi kita berpijaklah pada bumi yang nyata. Mungkin waktu graf tu awak ada tersilap sikit. Apa dia punya garisan tu tak berapa smooth ke contoh. Saya letakkan dekat sini adalah 11. Is it doable? Boleh dibuat? Yes, of course. Okay. By the way, yang habis the graph of function, yang kedua, transformation. Soalan saya. Sampai bila you nak benci transformation? Sampai bila? Pada siapa yang rasa transformation ni jadi isu bagi awak, kami ada jalan penyelesaian. Uzairi waktu seminar nanti dia akan bawakan transformation full version. Full version tu dari segi mana tahu? Dari segi cara tekniknya, sama ada awak buat ataupun awak boleh membayangkan. Yes. Yes. Let's say kalau awak ni adalah jenis yang tak boleh nak tengok teknik, you are not a technical person. You boleh membayangkan. Uzairi ada dia punya method. Okay, baik. Cerita sekarang ni, kita lajukan sikit. Untuk you punya transformation, dia akan ada 2 bahagian. Soalan yang pertama adalah soalan yang simple. Tolong. Soalan yang simple, yang A tu, awak hanya buat simple transformation je. So, tolong make sure you boleh dapat full marks dekat situ. Can or not? Okay. Habis part yang tu, untuk yang bawah pula, soalan dekat bawah tu, dia akan ada. Okay. Dia akan, sorry, apa tu? Okey, bagi siapa yang tertanya tadi, sebentar kembali saya di Penang Uzairi. Okey, tadi dia tertanya di mana dia lemah untuk penjemahan dan untuk buat penjemahan sekarang. Minta maaf, untuk sekarang kita akan buat overview ke semua bab yang ada. Jadi, nanti pada hari pertama seminar, saya akan go very deep ke dalam penjemahan. Ke semua soalan kami akan buat. Cuma saya beritahu sekarang ni, dalam penjemahan ada dua cara. Satu ialah kita boleh guna technical dan satu lagi kita boleh guna imajinasi. Katakan selama ni awak cuba belajar imajinasi tak lepas, mungkin saya boleh ajar awak technical supaya awak boleh go through secara technical. Jadi kita kembali ke Sri Pentas. Terima kasih. Terima kasih. Okey, yang kedua pula dia akan jadi penjelmaan gabungan. Inilah kod yang jadi isu bagi student bila tengok penjelmaan gabungan. Saya bagi idea sikit
Kalau contoh contoh A ialah image B. Okay, dengar sini baik-baik. Again, A ialah image B. Which one yang akan jadi image? A ataupun B? Jawab. A ialah image B, maksudnya A akan jadi image. Betul? No. That is wrong. Image kepada B. Okay. Maksud saya, bila jap, kau jangan ubah dulu. Sabar, bertenang dulu, dengar cakap Fatih. Memang betul dia adalah image, tapi to be honest, kalau kebiasaan soalan bila dia kata A ialah image B, maksudnya A adalah image yang kedua. Image yang kedua. Are you clear? Inilah yang membezakan transformation form 3 awak lower form dengan awak punya form 5. Sebab you punya form 5 ni dia akan ada 2 kali penjelmaan. Macam tu. Okay. Dan paling penting yang awak perlu tahu sekarang ni, ini adalah level yang biasa untuk you punya penjelmaan, so-callednya highest grade lah. Okay. Awak punya enlargement negative. Negative enlargement. For those yang tak tahu lagi negative enlargement, better you watch out. Tolong take note dekat bahagian transformation and negative enlargement tu. Pada siapa yang tak tahu, you kena dapatkan. Maknanya you ada problem, you kena datang over seminar. That's it. Macam itulah konsep dia. Okay. And last one, soalan lepas daripada penjelmaan gabungan adalah kita punya area. Okay, area ni semua orang rasanya boleh buat. Nak cari belorik, cari semua, tolak putih, dapat lorik. Tapi yang jadi isu bila dia reverse. Benda-benda reverse dekat situ. Are you clear? Okay, maksud reverse tu adalah dia dah bagi area, awak kena cari dia punya apa, K ke apa kan, so on lah. Now, habis part yang tu settle daripada 12. Okay, let's say transformation out of 12. You boleh score berapa? Agak-agak 12. Okay. 12. Okay, to be practical lah dekat sini, saya percaya ada orang tak jawab transformation, dia pilih bumi. Ada orang pula pilih bumi, dia tak pilih apa transformation. Tapi babe, daripada sini untuk practical saya kata daripada 12 ni you boleh score 10. Saya ambil dekat sini lah 10. Okay, you boleh score 10. By the way, yang soalan yang bawah tu atas dengan soalan yang bawah penjelmaan gabungan tu mungkin awak terkantoi sikit, tapi soalan yang atas dengan soalan yang area yang tu memang you boleh score. Let's say lah let's say saya tak ambil dekat sini lah 10. Saya ambil sini 9. Dan this thing adalah doable Saya ambil markah murah kecil ni bukan bermaksud awak tak boleh buat, no, tapi this is benda yang you boleh achieve. Next thing, statistik. Come on. Ladies and gentlemen, bila cakap pasal statistik, what is our big issue? Okay, there is no big issue for statistik. Cuma ni topik bosan sikit lah kot. Nak buat graph. Fatih, Yes, sorry kita boleh celah Uzairi dekat sikit Uzairi. Right. Sebab dia dah berpeluh nampak tu. Sekarang saya nak bercakap, saya berada di Kedah sekarang ni. Saya berada di Kedah. Saya berada di Kedah. This is petak sawah lot nombor 45 Ladang Tok Man. Okay. So dia berada di Kedah sekarang ni, tidak terlampau panas, tidak terlampau sejuk dan sangat cantik. Uzairi dekat sikit. Pada siapa yang berada di Kedah boleh singgah ke rumah sejajar lah. Jadi bila cakap pasal statistik dekat sini, I believe nak buat graf ngam. OGIF lah, frekuensi polygon lah, you punya satu lagi apa? Frekuensi polygon, satu lagi adalah you punya histogram. Okay, boleh buat. Cuma yang meletihkan awak tu, yang buatkan you rasa macam apa, lambat sikit daripada you punya diagram ataupun data nak jadikan masuk dalam you punya table. Isn't it? Okay, tapi tolong make sure you dah biasa dengan jenis soalan. Yang pertama dia akan tanya apa? Tolong someone. Yang pertama soalan A. Table. Okay, yang kedua dia akan jadi apa? Graph. Mean. Terbaik. Okay, main dulu Yang ketiga. Graph. And last one dia akan tanya soalan based on graph. Isn't it? Okay, habis part yang tu jadi untuk you kata statistik. Okay, macam ni lah kita cakap pasal practicality. Statistik out of 12, you boleh score berapa? Kebiasaan yang awak score? 12. Okay, 12. Baik. Itu saya buat bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris 24 saya dapat. Sebelum tu saya nak tanya. 24. Okay, Segas, Uzairi dan juga Sejajal, nanti waktu seminar kita siapa yang akan bawakan statistik? May I know? Ghazali. Okay, saya percaya. Dengar sini baik-baik. Kalau Gaz dah bawakan awak statistik, saya boleh kata tuan-tuan, 12 out of 12 adalah makanan awak. Serius.
12 out of 12. Ini Suparjo tau. Itu adalah segas yang kita panggil dia Suparjo. Makanan dia statistik untuk awak habiskan. Boleh kita katakan seperti Ya saya? boleh kita katakan bab-bab yang kita bahagikan sangat menepati speciality setiap seorang yang berada di dalam ni lah. InsyaAllah. Betul. Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Okey. Jadi, habis pada yang tu, okey. Pelan siapa yang bawa pula antara kita berempat ni? May I know? Awak Saya. sebenarnya. Uzari. Okey, Uzari bawakan pelan. Jadi memang betul lah konsepnya apabila cakap pasal imagination, kita serahkan kepada Sir Uzari sebab dia memang ada daya imagination yang tinggi. Okay, just nak bagi tahu pada awak untuk pelan ni, as I said just now, awal-awal tadi dah bagi tahu pasal pelan, dia adalah satu topik yang kena membayangkan. Nak atau tak nak, dia dah tak ada cara lain. Okay. Tapi boleh saya lebih dalam sikit ya. Silakan. Kalau kita sebenarnya pelan ni, dia tak susah tau. Sebab dia benda yang sama berulang kali. Cuma awak kena praktis. Sebab dalam setiap soalan yang ada dekat setiap babak berbeza yang ada dekat atas tadi tu, dalam setiap satu tu dia agak macam-macam soalan kan. Tapi dalam pelan, dia hanya akan tanya awak dua je. Satu ialah dia akan tambah bentuk, satu ialah dia akan buang bentuk. Itu saja. So dia tak sesusah yang lain. Dia mudah saja. Terima kasih. Seperti silakan. Alright, terima kasih. Jadi, habis part yang tu, meh kita go through kan untuk pelan. Out of 12, may I know? Okay, yang ni kita anggap lah kita anggap. You kena tahu, daripada 5 ni, dia mesti ada salah satu tu yang tiba-tiba so-called menyakitkan hati. Kan? Jadi, kita prepare semua, prepare for the worst. Okay, at least apa-apa topik yang kita tolak tu, you dah ada backup. Okay, contohlah kalau saya tanya awak, you anggapkan bumi tak nak dijawab langsung. You tak nak langsung belajar bumi. Jawab soalan saya. Kalaulah contoh, waktu tu transformation betul-betul mengada punya soalan. Waktu tu pula bumi yang paling senang dalam sejarah matematik. Soalan saya, adakah itu akan memberikan keuntungan pada awak? No. So that is why kita akan go through kan semua. Jadi bila cakap pasal pelan, saya ambil dekat sini, saya ambil lah lebih kurang, kita ambilkan dekat sini adalah yang ni boleh dapat 12 tapi saya kata yang ni mungkin adalah 10 lah 10. Okay, last one, Earth, bumi. Bumi sebagai sfera. So ladies and gentlemen, out of 12, bumi. Saya nak bagi tahu memang betul daripada 5 ni kita boleh kata bumi paling menyakitkan hati. Tapi kalau kena dengan cara ini, awak boleh skorkan bumi 12/12. Okay. Memang semua orang nak belagak ke buat bulat? Boleh saya tahu? Okey, faham. Okey, faham. Selingan sekejap lah Awak tahu kenapa Segas, Sejezel dan juga Sezeri boleh buat bulat cantik? Cuba tengok dahi diorang, luas. Dahi sampai belakang. Seperti kita semua dahi luar seperti. Okey. Dah cukup, mari. Bumi adalah satu topik yang dia berpattern. To be honest, dia adalah topik yang berpattern. Dan kalau awak kata transformation dengan bumi, awak nak tolakkan bumi, transformation, statistik, pelan, graph of function. You fikir baik betul-betul. You fikir betul-betul. Fikir dalam-dalam sekarang ni. Betul tak kalau saya cakap keempat-empat topik ni memerlukan masa yang lama? Memerlukan masa yang lama bang. Ini nak buat graph. Ini nak buat you punya diagram. Bukanlah diagram. You punya ayat dia. Yang statistik, graph sekali lagi. Pelan nak buat diagram. So bumi je yang tidak memerlukan diagram yang you boleh jawab directly. And sometimes soalannya hanya untuk satu jawapan, makanya 3 ataupun 4 directly dapat. Okay. Kalau macam tu, pada siapa yang dah terbiasa, pada siapa yang dah dapat cara, pada siapa yang dah dapat method, I believe untuk bumi ni you pernah skor 12/12. Memang ada student boleh skor 12/12. Okay. Jadi kalau macam tu saya nak letakkan dekat sini. Saya bukan letakkan harapan tinggi, no. Tapi saya nak bagi tahu 12/12 adalah achievable. Okay. Tapi macam ni lah, saya tutupkan sikit. Okay, daripada 12 ni saya ambil lah 11. Macam tu. Can or not? Okay, kita hilangkanlah satu markah. Contoh kalau you boleh dapat 12/12, saja hilangkan satu. Saja tak nak belagak. Macam tu.
Okay. Jadi 12 bukan semalam ke buat sale? okay. Total markah dekat sini adalah 48. Okay. Total markah adalah 48 sebab daripada 12 awak cuma jawab berapa? 4. Baik, jom kita kirakan sekejap. Let's say kalau saya ambil, kita tolaklah pelan. Saya tolak pelan boleh? Saya buang pelan. Tolong bagi tahu saya, 11 campur 9 berapa? 20. 20 campurkan dengan 12, 32. 32 campurkan dengan 11, you dapat berapa? 43. Betul Jadi out of 48, you boleh dapat 43 dekat sini. Oi, ini makanan bang, makanan. Okay. Tapi izinkan saya bagi sikit lagi diskaun. Okay, saya bagi diskaun. 43 tu apa yang kita nak score. Let's say, you boleh dapat dekat sini untuk kita namakan you nak dapatkan A. Okay, A minus, at least, saya letakkan dekat sini adalah berapa? 40. Saya letakkan 40. Okay. Jadi, saya biarkan dekat situ. Mari kita bergerak pula untuk part yang seterusnya. Nanti kita sentuh balik untuk you punya paper 2 section B. Okay. Baik. Untuk part yang seterusnya, siapa yang akan bawakan untuk section A? May I know Segas, Uzairi Taib ataupun Sejazal? Dah semua. Okay. Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan? Okay. Kita dah settle untuk you punya section B Okay, dan kita itu adalah soalan yang scripted yang sama tiap-tiap tahun. So we will expected you can answer all the question. Wow. Can you please put subtitle? Oh, you don't understand me? Come on. No, I can't. So please, can you please? Okay. Baik, Next. saya serahkan kepada Segas. Segas, is it okay for you? For paper 1. Untuk untuk section A? Okay, section A. I talk about paper 1 lah actually. Okay, you want to talk about paper 1. Okay, kalau macam tu, section A, saya dah senaraikan dekat sini apa-apa yang awak nak, ada siapa-siapa antara kita yang nak sebutkan pasal markah ataupun penerangan, saya boleh tuliskan kat depan.